Di lapangan terbang antarabangsa Boston, kartunis Clay cuba menghubungi keluarganya yang ditinggalkannya untuk cuba mengejar impian artistiknya. Dia ingin memberitahu mereka dia datang ke Boston untuk bertemu dengan mereka semula, tetapi telefonnya kehabisan bateri. Semua alur keluar elektrik sedang digunakan orang, jadi Clay terpaksa menggunakan telefon berbayar untuk menghubungi bekas isterinya. Tiba-tiba kebanyakan orang di lapangan terbang mula menggeliat dan mengerang kesakitan sambil masih memegang telefon mereka di atas kepala mereka, termasuk orang yang mempunyai fon kepala atau alat dengar Bluetooth. Bunyi yang mengerikan menjerit di telinga mereka dan tidak lama kemudian mereka mula berbuih di mulut sebelum berubah menjadi zombie, menyebabkan mereka menyerang beberapa orang yang tidak terjejas. Ketika keganasan dan huru-hara menguasai lapangan terbang, Clay melihat zombie menyerang seorang gadis muda dan memukulnya untuk menyelamatkannya. Terdapat seorang lelaki yang memberi makan anjing, yang lain jatuh dari tingkat 2, dan seorang gadis yang mencuri telefon untuk menghubungi 911 sahaja untuk mula bermutasi juga. Clay melihat bagaimana gadis itu terhempas ke dinding dan seorang tukang masak restoran menggunakan pisaunya untuk membunuh orang, jadi dia menggunakan portfolionya untuk mempertahankan dirinya sebelum menendang zombie itu ke bawah. Kemudian beberapa pengawal akhirnya muncul dan mula menembak zombie itu, jadi Clay berkongsi kesimpulannya, hanya orang yang bercakap melalui telefon mereka telah bermutasi, jadi pengawal tidak sepatutnya menggunakan milik mereka untuk memanggil sandaran. Keadaan terus menjadi lebih buruk apabila pengawal menembak sesiapa sahaja yang menghalang, jadi Clay cuba bersembunyi di antara tempat duduk semasa di luar dua pesawat berlanggar di udara, menyebabkan mereka terhempas terus ke dalam bangunan dengan letupan besar. Syukurlah Clay berjaya melarikan diri tepat pada masanya dan menaiki eskalator untuk sampai ke bawah tanah, tetapi dua makhluk mengejarnya dan melompat, menyebabkan dia jatuh ke tanah di atas timbunan zombie yang menggeliat. Tiba-tiba seorang pekerja turun dari kereta api dan hampir membunuh Clay, tetapi lelaki lain menghalangnya dengan menunjukkan bahawa Clay bukan zombie. Kedua-dua lelaki mengheret Clay ke dalam kereta api bersama mangsa lain yang terselamat dan dia memberi amaran kepada mereka tentang telefon, tetapi mereka menjelaskan bahawa mereka tidak boleh menerima isyarat di sini. Konduktor kereta api Tom juga menunjukkan bahawa kuasa telah ditutup dan oleh itu kereta api tidak berfungsi, jadi mereka perlu berjalan melalui terowong untuk melarikan diri. Kebanyakan mangsa yang terselamat terlalu takut untuk bersia-sia, jadi Tom dan Clay pergi bersama Mike. Mereka berjalan sebentar sehingga mereka melihat cahaya dari pintu keluar, di mana beberapa orang berdiri di situ. Kumpulan itu tertanya-tanya sama ada mereka zombie atau manusia, tetapi sebelum mereka boleh menyemak, zombie keluar dari persembunyian dan segera membunuh Mike. Clay segera menyerang zombie dan menolaknya, tetapi bunyi itu mendapat perhatian zombie di pintu keluar, yang mengejar mereka. Kemudian Tom menemui beberapa anak tangga, jadi dia dan Clay dengan cepat mula memanjat ke arah lurang sambil menendang zombie yang cuba mencengkam kaki mereka. Seorang zombie hampir berjaya mengekori mereka keluar, tetapi mereka bekerjasama untuk menolaknya ke bawah dan menutup lubang, yang kemudiannya mereka sekat dengan tong sampah. Selepas itu mereka bergegas ke rumah Clay, di mana mereka mendapati pintu musnah dan jiran-jiran mati di koridor. Sebaik sahaja mereka sampai ke pangsapuri Clay, Tom melihat semua seni menyeramkan Clay di dinding. Telefon talian tetap tidak berfungsi jadi Clay meminjam Tom untuk memberi amaran kepada keluarganya, tetapi jawapannya kembali bergegas. Tom memberitahunya untuk meletakkan telefon di dalam peti sejuk untuk memastikan bateri tahan lebih lama. Pada sebelah petang, mereka berdua sedang berkongsi minuman apabila tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Clay membukanya dengan berhati-hati untuk mencari Alice, jiran di tingkat atas. Terdapat pisau di tangannya dan dia berlumuran darah, tetapi dia tidak kelihatan seperti zombie jadi mereka membenarkan dia masuk. Jelas ketakutan, Alice meminta mereka menutup tirai untuk mengelak daripada dilihat dan menjelaskan dia terpaksa membunuh ibunya, yang menyebabkan dia trauma. Clay menyuruhnya mandi dan meminjamkan pakaian bersih yang ditinggalkan bekas isterinya. Kemudian Clay mengumumkan bahawa dia akan keluar untuk mencari keluarganya, menjelaskan dia fikir mereka mungkin sihat kerana isterinya masih bercakap dengannya seperti biasa apabila serangan itu berlaku. Dan anak lelakinya tidak pernah membuat panggilan, dia hanya menghantar mesej teks. Kedua-dua Tom dan Alice bersetuju untuk pergi bersamanya, tetapi mula-mula mereka akan mengambil masa beberapa jam untuk berehat.
Semasa Alice tidur, Tom berkata ini mungkin serangan pengganas, tetapi sembang mereka diganggu oleh telefon Tom tiba-tiba berdering di dalam peti sejuk beku. Selepas melihat sekilas, mereka memutuskan untuk membatalkan panggilan dan meninggalkannya di sana. Pada waktu pagi, mereka melihat keluar tingkap dan mendapati terdapat beratus-ratus zombie di jalanan, yang mengingatkan Alice kepada sekumpulan burung. Selepas meraih beberapa objek yang boleh mereka gunakan sebagai senjata, ketiga-tiga mereka meninggalkan apartmen dan segera melihat sekumpulan zombie berdekatan. Pada ketika itu sepasang suami isteri lalu dengan menaiki motosikal dan zombie mengejar mereka, memberi peluang kepada ketiga-tiga mereka untuk melarikan diri tanpa disedari. Semasa melintasi pinggir bandar, mereka melihat sebuah rumah dengan papan tanda yang menunjukkan pemiliknya mempunyai banyak senjata api. Mereka memutuskan untuk menceroboh masuk dan berhati-hati melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat sesiapa sehingga Alice menemui sekumpulan mayat di ruangan bawah tanah. Ketiga-tiga mereka mengambil peluang untuk mengumpulkan setiap pistol yang mereka temui tetapi sebelum mereka pergi, Alice melihat seorang budak lelaki membelai seekor anjing di atas buaian di halaman belakang. Bimbang, mereka pergi untuk memeriksanya, tetapi sebaik sahaja mereka bercakap budak itu berpaling dan merengus, membuktikan dia zombie. Tom segera menembaknya, hanya untuk sekumpulan zombie tiba-tiba muncul di dalam hutan di belakang rumah dan mula berlari ke arah mereka. Ketiga-tiga mereka melepaskan tembakan, memperlahankan zombie ketika mereka melarikan diri. Peluru tidak mencukupi untuk menghalang zombie daripada mengejar mereka, jadi ketiga-tiga mereka terus berlari melalui hutan, yang menyebabkan banyak zombie bodoh merempuh pokok atau tersandung pada dahan. Tetapi walaupun dengan patah kaki, zombie masih terus bergerak. Ketiga-tiga mereka cuba menembak jatuh mereka sekali lagi, tetapi lebih banyak zombie terus muncul, jadi kumpulan itu berlari ke tasik dan bersembunyi di bawah bot. Apabila zombie sampai ke tasik juga, mereka melihat matahari terbenam dan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bunyi jeritan yang mengerikan yang berbunyi seperti isyarat telefon. Kemudian mereka hanya berlalu pergi. Ketiga-tiga mereka membincangkan apa yang baru berlaku dan membuat kesimpulan bahawa zombie telah diprogramkan untuk berhenti pada waktu matahari terbenam. Tom tertanya-tanya bagaimana zombie itu tahu di mana mereka berada begitu cepat dan menyedari bahawa mereka mengetahui lokasi mereka apabila budak lelaki itu melihat mereka, bermakna mereka berkongsi fikiran sarang. Selepas itu kumpulan itu meneruskan perjalanan sepanjang hari. Apabila malam tiba lagi, mereka tiba-tiba mendengar muzik dan mengikutinya untuk mencari bangunan akademi, tempat mereka disambut oleh pelajar Jordan dan guru besar Charles. Mereka mengatakan bahawa mereka akan baik-baik saja selagi muzik dimainkan dan tunjukkan kepada mereka apa yang mereka maksudkan dengan membawa mereka bertiga ke padang sukan, di mana semua zombie berbaring bersama-sama sementara muzik keluar dari telefon dan mulut mereka. Charles membuktikan mereka tidak akan bangun dengan menikam zombie di kaki dan menunjukkan bahawa makhluk ini bekerja sebagai satu untuk kebaikan kumpulan. Dia juga memanggilnya peringkat seterusnya evolusi manusia, tetapi dia bimbang tentang zombie yang mungkin menyedari mereka tidak perlu tidur. Jelas sekali bahawa mereka perlu membunuh semua zombie ini sebelum mereka bangun, jadi Charles mencadangkan menyembur mereka dengan petrol dan membakarnya semasa mereka masih tidur. Tom dan Clay masuk ke dalam truk dan mula menyembur petrol ke seluruh bidang mayat, memandu ke atas mereka seolah-olah mereka adalah rumput. Setelah truk itu keluar, Charles membakar mereka dengan anak panah yang menyala dan kumpulan itu melihat zombie itu terbakar, tetapi beberapa orang mula bangun supaya mereka terpaksa menembak jatuh. Pada masa itu api mengikuti jejak petrol ke dalam truk dan menyebabkan ia meletup, membunuh Charles dalam proses itu. Jordan mengalami kerosakan dan Clay perlu menenangkannya. Merasakan perasaan marah yang datang dari mayat yang terbakar, kumpulan itu memutuskan untuk meninggalkan akademi. Selepas merayau-rayau seketika, mereka menemui sebuah teater pandu masuk yang kosong untuk bersembunyi pada waktu siang. Tom berdoa untuk masa depan mereka dan kumpulan itu tidur, tetapi Clay mendengar bunyi aneh yang datang dari bilik mandi. Apabila dia pergi untuk memeriksa, dia terkejut apabila mendapati seorang lelaki ragedi yang zombie sedang sibuk dengan bekas isterinya. Pada ketika itu Clay bangun dan menyedari ia adalah mimpi ngeri, tetapi dengan berbual dengan yang lain, mereka mendapati mereka semua bermimpi tentang lelaki yang sama. Ia sangat pelik kerana ragedi man ialah watak daripada komik Clay. Apabila malam tiba, kumpulan itu keluar dan menemui timbunan telefon bimbit yang terbakar berdekatan.
Tiba-tiba telefon Tom dan Alice berdering, tetapi mereka hanya menambahnya pada longgokan. Selepas berjalan selama beberapa jam, mereka menjumpai bar tepi jalan dengan beberapa coretan bertulis, Kashwa No. 4. Tertanya-tanya sama ada ia bermaksud, tiada telefon, kumpulan itu memasuki bar dan menemui lebih ramai mangsa yang terselamat, yang menjelaskan mereka melancong ke Kashwa, sebuah taman negeri di Maine yang kononnya tiada perkhidmatan sel. Semasa semua orang berkongsi minuman, Tom bertanya kepada Clay bagaimana komiknya berakhir, tetapi Clay tidak pernah menghabiskannya. Beberapa ketika kemudian ketika semua orang sedang tidur, Sally dikejutkan oleh bunyi aneh. Dia pergi ke pintu untuk memastikan pintu itu dikunci, tetapi dia masih ingin tahu dan meletakkan telinganya pada pintu untuk mendengar bunyi seperti isyarat pelik. Pada ketika itu Clay juga bangun dan melihat Sally hanya berdiri di situ. Semasa dia menghampirinya, dia tidak perasan mangsa yang terselamat berdiri di belakangnya dan salah seorang daripada mereka menyerangnya. Entah bagaimana Sally dan beberapa yang lain telah menjadi zombie dan kini huru-hara mengambil alih bar. Clay menyingkirkan zombie itu dengan menembaknya dan Tom turut melepaskan tembakan manakala zombie lain menahan pelayan bar itu. Kemudian Sally mula menjerit terus ke telinganya untuk mengubahnya, mendedahkan bahawa mendengar bunyi seperti isyarat daripada zombie lain dari dekat sudah cukup untuk menjadi satu. Bartender menyerang Clay supaya dia membalas dengan membelasahnya manakala zombie lain melompat ke atas Tom. Alice dengan pantas menyelamatkannya dengan beberapa tembakan, dan Sally menggunakan peluang untuk memukulnya dari belakang dengan kelawar. Tom segera membunuh Sally yang merupakan zombie terakhir yang berdiri, kemudian kumpulan itu bergegas menutup Alice yang berdarah dengan selimut. Mereka membawanya keluar supaya dia dapat melihat cahaya matahari buat kali terakhir dan Alice tidak lama lagi meninggal dunia. Selepas mengebumikan rakan mereka, Tom, Clay, dan Jordan terus mengembara, tanpa menyedari bahawa lelaki Ragedi memerhati mereka dari jauh. Beberapa jam kemudian, mereka menemui tapak perkhemahan dengan Ray dan Dennis yang mendakwa sebagai pembunuh zombie. Mereka sudah mencuba Kashwa, tetapi ternyata zon tanpa telefon adalah pembohongan. Taman itu dahulunya begitu tetapi apabila mereka membina sebuah kasino di kawasan itu tahun lalu, mereka turut memasang menara telefon bimbit. Ray dan Dennis juga pernah bermimpi tentang lelaki Ragedi dan Ray fikir membunuhnya akan mengalahkan semua zombie. Kedua-duanya juga mendedahkan bahawa mereka telah menangkap Abang Dennis yang zombie dan menggunakannya sebagai penggera. Dia biasanya berdiam diri tetapi mula bertindak apabila zombie lain menghampiri. Pada ketika itu saudara lelaki itu mula bergerak dan mengulangi, "Adakah anda pulang ke rumah?" Menggunakan suara anak Clay. Apabila Clay menanggalkan tudung dari mukanya, zombie itu pun berkata, "Hai ayah," dalam suara kanak-kanak itu. Jadi Tom menembaknya di kepala sebelum dia boleh menghantar lokasi mereka kepada orang lain. Selepas itu mereka semua melarikan diri dengan truk ais krim Ray, tetapi selepas beberapa jam memandu, Ray menghentikan truk dan masuk ke dalam hutan. Clay mengekorinya dan mendengar Ray berkata bahawa dia melihat lelaki Ragedi di mana-mana, enggan mempercayai ia mungkin halusinasi yang disebabkan oleh kurang tidurnya. Memutuskan sudah terlambat untuknya, Ray mengumumkan dia berputus asa dan melemparkan telefon bimbit kepada Clay, menjelaskan bahawa apabila tiba masanya dia harus menghubungi nombor pada slip itu. Kemudian dia memberitahu Clay untuk menjauh dan mengaktifkan bahan letupan untuk menamatkan kesakitannya. Beberapa ketika kemudian, kumpulan itu tiba di rumah Clay. Apabila dia melihat ke dalam, dia tidak melihat sesiapa, tetapi dia mendapati mesej pada peti sejuk yang ditinggalkan oleh anaknya yang menjelaskan ibunya menjadi zombie jadi dia pergi ke Kashwa. Kecewa, Clay menendang beberapa perabot sebelum memeriksa loteng, di mana dia membuka pintu dan tiba-tiba diserang oleh lelaki Ragedi. Clay bergelut melawan pukulan zombie dan hampir tidak dapat mempertahankan dirinya, tetapi kemudian Tom tiba dan menyeret makhluk itu pergi. Zombie itu mula menyerang Tom sebaliknya, jadi Clay menggunakan peluang untuk membalas dan mula memukul zombie itu dengan sekeping kayu. Tidak lama kemudian Tom menyertainya dan menambah beberapa tembakan sehingga zombie itu akhirnya mati. Apabila tudung zombie itu jatuh, Clay sangat hancur apabila menyedari ini bukan lelaki Ragedi, ia adalah bekas isterinya. Selepas itu, Clay mula mempertimbangkan untuk menggunakan telefon Ray dan Tom memeriksa truk untuk mendapati ia penuh dengan bahan letupan, bermakna nombor pada slip mengaktifkannya. Clay memutuskan untuk pergi ke Kashwa walaupun ia terlalu berbahaya kerana dia ingin mencari anaknya, jadi dia memberikan Tom,
Denise, dan Jordan kunci kereta isterinya supaya mereka boleh berlepas ke Kanada. Dia juga memberikan Jordan beberapa cat semburan, memintanya untuk melukis parab kumpulan di tepi jalan setiap beberapa batu supaya dia boleh bersatu semula dengan mereka kemudian. Selepas mengucapkan selamat, tinggal kepada rakan-rakannya, Clay memandu dengan truk dan tidak berhenti walaupun dia melihat mangsa yang terselamat meminta bantuan di tepi jalan. Akhirnya dia berjaya sampai ke menara telefon di Kashwa dan terkejut melihat beribu-ribu zombie berarak dalam bulatan di sekelilingnya. Clay menolak mereka dengan truk dan mereka tidak bertindak balas, membenarkan dia sampai ke tengah bulatan dan mencari lelaki ragedi. Tanpa teragak-agak, Clay memecut laju dan memukulnya dengan truk sebelum keluar dan menembaknya sehingga dia tidak mempunyai peluru lagi. Tiba-tiba Clay mendengar suara anaknya bergema di kawasan itu dan meminta dia pulang. Clay yang terdesak menyertai mahkota dan mula menewaskan zombie, tetapi mustahil untuk mencari kanak-kanak itu di antara banyak mayat ini. Akhirnya dia jatuh dan hampir terpijak, jadi dia terpaksa merangkak keluar dari orang ramai dan kembali ke tengah. Berputus asa, Clay mengeluarkan telefon Ray dan bersedia untuk mengaktifkan bahan letupan, tetapi pada masa itu anaknya muncul di hadapannya. Clay segera memeluknya namun kanak-kanak itu tidak bertindak balas, dan kini semua zombie termasuk lelaki ragedi membuka mulut untuk membuat bunyi seperti isyarat. Kanak-kanak itu tidak lama kemudian menyertai mereka, jadi Clay memeluknya semula dan akhirnya memadamkan bom, menyebabkan letupan besar yang menjatuhkan menara telefon. Beberapa ketika kemudian, Clay dan anaknya berjalan ke arah Kanada sambil mengikuti grafiti yang ditinggalkan oleh Jordan. Walau bagaimanapun, ini ternyata menjadi halusinasi, dan Clay sebenarnya adalah satu lagi zombie dalam gerombolan yang berarak di sekitar menara.